Hai, selamat datang semua ke kelas dagangan mingguan Fullerton Markets. Kali ini kita akan melihat satu lagi topik iaitu berkenaan dengan fundamentals. Fundamentals dijadikan sangat mudah dengan memahami kalender ekonomi. Alright, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan lihat apa yang akan tersedia dalam kandungan kelas kita untuk kali ini. Alright. Pertamanya kita nak tengok ataupun kita nak tahu apakah itu fundamental analysis. Fundamental ataupun analisa fundamental. Analisa fundamental adalah kaedah yang kita gunakan dengan melihat ataupun menganalisa pasaran menggunakan uh, event ataupun acara-acara yang berlaku secara ekonomi, bank pusat dan juga kejadian-kejadian geopolitikal yang mungkin akan memberi kesan kepada supply dan demand bagi sesuatu pasangan mata wang di dalam. Alright, itu adalah uh, apa yang kita panggil sebagai analisa fundamental. Alright, so tadi saya sebut tentang kalender ekonomi, kalender ekonomi. So saya nak bawa anda semua ke satu orang kata apa, platform di mana kita boleh melihat semua terbitan data ataupun kalender ekonomi dunia diterbitkan. Alright. So, yang ini kita lihat pada forexfactory.com. Anda semua boleh pergi ke www.forexfactory.com dan anda pergi ke kalender ekonomi ataupun economic calendar dan anda boleh mendapatkan semua aktiviti ekonomi yang berlaku di seluruh dunia melalui kalender ini. Alright, saya akan terangkan beberapa perkara di dalam kalender ini yang penting untuk anda tahu. Alright. Kita ada beberapa warna warna yang dekat dalam slide saya ini. Yang pertama adalah berwarna kelabu. Untuk data yang berwarna kelabu itu ianya adalah non-economic news. Maksudnya berita yang diterbitkan tanpa ada asas ekonomi. Alright. So, untuk yang kelabu ini, dia tidak ada memberi sebarang kesan kepada pergerakan mana-mana mata wang di dalam dunia sekalipun. Alright, kemudian kita ada berwarna oranye itu, iaitu medium impact news. Dia adalah terbitan data ataupun data ekonomi yang diterbitkan bagi mata wang ataupun negara tersebut yang akan memberi kesan sederhana ataupun mungkin akan memberi kesan langsung. Tetapi selalunya dia akan memberi kesan sederhana sahajalah kepada pergerakan mata wang. Kemudian kita ada yang berwarna merah, iaitu adalah high impact news. Segala data yang terbitnya berwarna merah ataupun dengan label berwarna merah itu adalah high impact news, dan high impact news ini selalunya akan memberi kesan pergerakan yang sangat besar kepada mana-mana mata wang sekalipun. Alright. So, selalunya saya nasihatkan kepada mana-mana orang pun yang berdagang di dalam pasaran forex untuk berhati-hati semasa high impact news yang berwarna merah. Alright. So, adalah lebih baik untuk kita tidak berada di dalam pasaran ketika high impact news itu diterbitkan. Kemudian kita ada low impact news yang berwarna kuning. Dia mungkin tidak akan memberi kesan sama kepada yang kelabu tadi itu, tapi ada kalanya dia akan memberi kesan sedikit. Tetapi kita boleh abaikan yang warna kuning ni selalunya lah, sebab dia sangat-sangat rendah dia punya impact kepada pergerakan sesuatu mata wang di dalam dunia. Alright, so macam mana kita nak baca economic calendar ni? So yang pertamanya adalah kita kena bersedia dengan masa bila news itu akan keluar. So kalau anda semua lihat dekat dalam kalender tu, sebelah kiri sekali dia dah siap-siap bagi tahu pukul berapa terbitan data itu akan diterbitkan. Data itu akan diterbitkan pukul berapa. Contohnya kita ambil yang dekat atas ini, FOMC statement, dia akan keluar pada pukul 2 pagi. So kita dah boleh bersedia, kita dah boleh merancang secara awal kat mana kita nak exit, bila kita nak exit. Kalau kita tak nak duduk dalam pasaran, bila kita nak exit. Sepatutnya kita keluar sebelum pukul 2 lah, macam tu. Right. Kemudian step yang kedua, kita kena tengok apa data yang diterbitkan sebelum dan juga apa yang dijangkakan oleh pasaran. Sebab kita tengok kat sini kita ada previous, iaitu data yang diterbitkan pada sebelumnya, bulan lepas,
sukuan yang lepas, tahun lepas, bergantung kepada jenis data itu. Kemudian apa fokus ataupun jangkaan yang diletakkan oleh pasaran. Alright. So, step yang ketiga adalah membandingkan data yang diterbitkan pada ketika itu dibandingkan dengan jangkaan. Contohnya dekat sini, kalau sebelum untuk federal fund rate ni, sebelumnya adalah 1.75%. Sekarang ini dia berada jangkaan mengatakan tidak ada apa-apa perubahan, sama juga 1.75%. Actual pun 1.75%. Selalunya jika terbitan data itu sama dengan jangkaan, dia akan memberi satu kesan yang bagus kepada mata wang itu. Kalau dia sama ataupun dia lebih bagus. Kalau dia sama dengan jangkaan ataupun dia lebih bagus daripada jangkaan, dia akan memberi kesan kepada positif kepada mata wang itu. Kalau dia keluar lebih buruk daripada jangkaan, dia akan memberi kesan yang negatif kepada currency tersebut. Itu adalah bagaimana kita secara mudah membaca kalender ekonomi. Alright. So, kita nak tengok beberapa terbitan data ataupun berita yang diterbitkan melalui kalender ekonomi ini yang selalu kita lihat ataupun yang selalu kita tunggu dan perhatikan. Yang pertama, kita ada central bank policy ataupun asar keuangan bank pusat, interest rate, kadar faedah, retail sales, jualan runcit, consumer price index, indeks harga pengguna, pengeluaran, perkilangan, employment, pekerjaan dan juga keluaran dalam negeri kasar KDNK ataupun dalam bahasa Inggeris ni kita panggil GDP. Terbitan-terbitan data ini adalah sangat-sangat dinantikan oleh pemain-pemain pasaran dan trader-trader seperti kita semua. Alright. Dan mereka dan data-data ini adalah data-data yang selalunya akan berimpak tinggi yang akan memberi kesan pergerakan yang sangat besar kepada mata wang utama dunia ataupun mana-mana mata wang di dalam dunia sekalipun. Alright. So, pertama sekali kita nak tengok central bank policies iaitu kadar faedah. Alright. Secara umum, secara teori, right, bila orang kata interest rate dinaikkan, bila interest rate dinaikkan, ia akan membawa kepada, okey, saya cerita macam ni. Apabila currency itu jatuh, dia akan memberi kesan kepada saya cerita ni, bila ekonomi itu meningkat ataupun ekonomi itu sedang berada di puncaknya. Alright. Bila kadar ekonomi itu sedang bergerak dengan laju, central bank dia akan cuba untuk memperlahankan ekonomi. Bagaimana mereka untuk memperlahankan ekonomi? Mereka akan memotong kadar faedah. Bila mereka potong kadar faedah, dia akan mengakibatkan ekonomi itu akan meningkat lebih tinggi, right? Dan kemudian inflasi pun akan menaik dengan lebih tinggi dan kemudian currency akan jatuh. Itu bagaimana hubung kaitnya interest rate cut dan juga interest rate hike, kadar kenaikan pada kadar faedah dan juga pemotongan kadar faedah. Sangat simple. Apabila interest rate dinaikkan, dia akan mengakibatkan lower economic growth. Dia bersifat opposite daripada yang sebelum ni. Bila interest rate dinaikkan, dia akan menjadikan ekonomi itu slow. Tadi kita cerita ekonomi meningkat. Sekarang ini bila central bank ataupun bank pusat melihat ekonomi itu bergerak sangat laju, dia akan naikkan kadar faedah. Bila dia naikkan kadar faedah, apa akibatnya? Dia akan mengakibatkan economic growth itu akan susut sedikit. Dan kemudian inflasi pun akan susut. Dan itu akan menyebabkan currency jatuh.
right? Itu dia punya impact dia, right? Dia nak currency itu jatuh, dia nak inflasi itu jatuh, dia nak economic growth, perkembangan ekonomi itu jatuh disebabkan mungkin ekonomi itu berkembang terlalu pantas, inflasi naik, ekonomi menaik, so central bank akan cuba untuk hentikannya dengan menaikkan kadar faedah, right? So boleh faham sama juga dengan interest rate cut. Apabila ekonomi itu semakin menguncung, right? Betul. Apabila ekonomi negara itu semakin menguncung, dia akan potong kadar faedah. Tujuan dia adalah untuk apa? Tujuan dia adalah untuk menaikkan semula ekonomi dan menaikkan balik inflasi, dan kemudian seterusnya untuk menaikkan semula mata wang. Alright? So, itu adalah kesan-kesan yang akan berlaku pada dasar-dasar kewangan bank pusat dan juga interest rate. Kemudian retail sales CPI, bagaimana retail sales consumer price index itu kalau dia naik, maka currency pun akan naik. Kalau retail sales dan CPI itu jatuh, currency akan jatuh. Ini adalah bagaimana kita secara ringkas, secara mudah untuk baca terbitan-terbitan data ekonomi yang saya jelaskan dalam kalender ekonomi tadi. So salah satunya adalah retail sales lah. Right. Kemudian manufacturing pun sama juga. Kalau manufacturing tu naik, currency pun akan naik. Kalau manufacturing tu jatuh, currency pun akan jatuh. Right. So employment pun sama. Kalau employment itu semakin banyak peluang pekerjaan, semakin ramai orang diambil bekerja, maka currency pun akan turut naik. Kalau ramai yang dibuang kerja, kalau tak ada pekerjaan yang dibuka kepada orang ramai, kepada rakyat, maka currency itu akan jatuh. Kemudian sama juga dengan gross domestic product. Lebih banyak barangan yang dikeluarkan, dihasilkan dalam negara untuk dieksport ataupun secara domestik, maka currency akan naik. Sebaliknya kalau GDP ataupun pengeluaran dalam negeri itu semakin berkurangan ataupun semakin menyusut, maka currency itu pun turut akan jatuh sekali. Alright. So di sini central bank policies interest rate itu memainkan peranan yang penting untuk menghubungkan data-data yang kecil yang saya sebutkan tadi itu seperti retail sales, employment, manufacturing dan GDP. Kenapa? Sebab central bank policies ini dia memegang kadar faedah untuk satu negara. Bila kadar faedah itu naik, maka harga retail sales pun akan naik. Employment pun akan jadi susah sebab syarikat perlu membayar kadar faedah yang lebih banyak kepada bank, jadi mereka akan mengurangkan pengambilan pekerja. Bila interest rate tinggi, maka kos pengeluaran di dalam negara akan jadi meningkat. Perniagaan perusahaan-perusahaan terpaksa membayar kadar faedah yang lebih tinggi kepada bank-bank ataupun syarikat-syarikat peminjam kewangan. Jadi mereka penghasilan GDP mereka akan berkurangan. Sama juga dengan manufacturing. Jadi central bank policies ataupun kadar dasar kewangan bank pusat ini yang mengawal interest rate ini adalah ibu kepada kesemua empat data ekonomi yang saya nyatakan. Kalau tengok retail sales, employment, manufacturing, GDP yang dekat luar tu, dia adalah saling berhubung rapat dengan polisi kewangan bank pusat di mana-mana negara sekalipun. Right. Di Fullerton Markets, kami menyediakan laporan pasaran secara mingguan. So anda boleh pergi ke laman web kami di www.fullertonmarkets.com dan pergi ke bahagian education dan baca laporan kami setiap minggu melalui blog yang tersedia di dalam laman web kami itu. Right. Ini disediakan oleh kami punya analis dan anda boleh bacanya dan dapatkan segala maklumat yang penting tentang apa yang berlaku sepanjang minggu untuk minggu tersebut lah, right? So, secara ringkasnya, apa yang boleh kita rumuskan, apa yang kita boleh rumuskan dalam apa yang kita pelajari pada kali ini adalah good economy ataupun ekonomi yang bagus akan secara langsung memacu kenaikan nilai sesebuah mata wang itu. Tetapi sebaliknya, bila ekonomi tidak bagus, retail sales tak bagus,
manufacturing tak bagus, GDP tak bagus, apa lagi, employment pun tak banyak. Jadi ekonomi boleh dikatakan sedang berada dalam keadaan yang buruk. Maka itu akan memberi kesan secara langsung kepada nilai sesuatu mata wang bagi mana-mana negara, dan itu akan menjadikannya jatuh seiring dengan ekonomi yang sangat teruk. Alright, itu secara summary. Secara ringkasnya, itu adalah bagaimana kita melihat secara menyeluruh dan secara ringkas, secara mudah bagaimana kita untuk membaca terbitan-terbitan data yang penting dekat dalam kalender ekonomi. Right, so itu sahaja yang saya nak sampaikan pada weekly trading class ataupun kelas dagangan mingguan kita pada kali ini. Jangan lupa untuk ikuti kelas yang akan datang. Hingga bertemu lagi, saya Firdaus Ali, Business Development Manager di Fullerton Markets, mengundurkan diri. Bye.